Kita masuk sports mode. Actually ramai yang kritik kereta ni, katakan kereta ni tak okey lah, 3 silinder lah, front wheel drive lah. Front wheel drive. Saya tarik balik kata-kata tersebut. Wow. BMW 218i M Sport Grand Coupe. Masih ramai tak tahu adanya BMW 2 Series Grand Coupe macam ni. Bukannya Grand Tourer. Yang ni adalah Grand Coupe, bentuk dia lebih cantik. Dan actually ini adalah BMW yang paling murah, antara paling murah yang kita boleh dapat dalam pasaran, at least dekat Malaysia ni lah. So kita akan go deep, kita akan korek apa je yang ada dekat dalam BMW 218i versi M Sport Grand Coupe ni. Let's find out. So, let's go. Okay, actually BMW 218i ni terkategori dalam kategori subcompact executive car. So, kalau ikut segmen mungkin dia lebih kurang di antara Honda City ke Honda Civic kalau ikut segmen Jepun lah. Tapi tak boleh compare kan sebab dia berada dalam dunia yang berbeza. Tapi kalau kita tengok antara rival terdekat dia, mungkin kita boleh bandingkan dengan Mercedes CLA. Mercedes CLA tu pun dia punya size, konsep dia pun lebih kurang macam ini juga. Dan first kali daripada segi dia punya bahagian luaran dia. Lately banyak orang yang kritik grill BMW begitu besar, nampak tak cantik kan. Saya pun sendiri sebelum ni beranggapan macam tu kalau kita tengok daripada gambar lah. Tapi bila saya tengok grill ni in person, depan mata, actually bentuk dia tidaklah begitu awkward sangat. Dan grill yang besar ni actually menampakkan kereta ni nampak gah, nampak lebih agresif. Kalau saya beli kereta ni, saya akan delete chrome bahagian grill depan ni untuk nampak lebih garang, lebih agresif. Actually secara keseluruhan untuk luaran 218i ni dikatakan ada sikit ala-ala nampak macam BMW 8 Series. Sebab ini adalah versi coupe juga Grand Coupe, sama juga macam 8 Series tu. Lampu belakang dia. Ya, mesti ramai di antara orang semua yang pernah nampak kereta ni atas jalan tertanya-tanyakan, ini model apa cantik betul lampu belakang dia. Tak macam typical lampu-lampu BMW yang macam sebelum-sebelum ni. Cuma kalau kereta ni warna merah, so dia tak nampak kontras di antara lampu dengan body color ni. Tapi kalau kereta yang color grey ataupun color biru ataupun color putih, korang akan nampak kontras, nampak lampu dia sangat-sangat panjang. Dan dia ada satu garnish hitam gloss black melintang bahagian sini, membantu menampakkan kereta ni nampak lebih lebar Dan satu antara yang paling unik kereta ni adalah pintu dia, frameless door. So kalau korang turunkan tingkap, dia betul-betul rata, tak ada frame kat sini. Ini adalah Grand Coupe yang ada 4 pintu. Daripada segi dia punya boot space, boot space dia tidaklah begitu besar, tapi bagi saya cukup untuk sebuah kereta kategori subcompact executive car ni. Ataupun kalau kita convert menjadi Japanese car, purpose kereta ni dibuat samalah lebih kurang macam Honda City. Tak boleh juga cakap nanti ada yang kritik. So 430 liter, tapi bahagian bawah ni ada lagi extra compartment. Agak luas juga, korang boleh sembunyikan barang-barang yang agak penting kan, macam bag laptop ke, kamera ke. Dekat bahagian bawah ni memang muat. Dan actually seat dia boleh dilipat secara 40-20-40 split. Dia tak ada power boot. Dan kita nak tengok daripada segi bahagian dalaman dia pula. Let's go. Alright, daripada segi bahagian dalaman dia, kalau korang tengok dashboard dia agak cantik, nampak futuristik, ada sikit-sikit DNA BMW 3 Series dengan dia masih banyak lagi menggunakan physical button, unlike Mercedes dengan Volkswagen semua dah digantikan dengan touchscreen. Yang ni masih lagi physical button. Dan steering dia didatangkan dengan telescopic steering adjustment. Meter cluster dia fully digital, cantik, dan dia didatangkan dengan 3 driving mode, iaitu eco mode. Kalau korang shift to eco mode, dia warna biru. Lepas tu comfort mode dia warna orange, dan sports mode dia warna merah. Dan saya baru jumpa satu fungsi dekat sini, korang actually boleh shift dia kepada simple mode. Kalau macam ni dia lebih nampak simple, dia tak ada speedo, RPM tu semualah. Dan daripada segi infotainment, kereta ni didatangkan dengan iDrive 7 So ni iDrive 7, yang the latest generation iDrive adalah iDrive 8. Tapi iDrive 7 ni pun dia dah ada map appear dekat meter cluster ni. So bila meter cluster dah digital, dah ada map, so dia dah tak adalah head up display yang biasanya dekat atas ni kan. Tak ada.
Dan as always, button BMW 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 ni korang boleh assign apa fungsi sekalipun. Macam ni saya assignkan nombor 8 kepada sport display. So waktu driving korang boleh nampak bacaan yang biasanya mamat-mamat kereta pasang meter banyak-banyak bulat-bulat derek kat dashboard ni kan. Semak, tak payah. Ni siap sekali live horsepower, torque, temperature, siap G meter lagi. G-force meter. Kereta ni didatangkan dengan beberapa ambient light, tapi ambient light dia tidaklah begitu banyak sangat pilihan color macam Volkswagen, tapi okey, cukup banyak dalam 7, 8 macam tu, dan dia akan appear malam-malam dekat sini cantik. Sekeliling sampai ke bahagian belakang. Biasa BMW dia ada rotary dial kat sini, korang boleh navigate korang punya menu melalui dekat bahagian button bawah sini saja. Dan actually benda ni korang boleh gunakan sebagai touchscreen juga. If let's say, if tengok N A Z. Dan actually design gear console kat sini cantik, tapi saya tak berapa sukakan button dia bersambung di antara satu sama lain. So kalau waktu korang drive, korang kena tengok sikit lah kan. Tak tahu mana sport, mana comfort, eco. Dekat sini ada satu kompartmen dan 2 cup holder serta satu USB port dan satu power outlet. Daripada segi keluasan, bahagian dalaman ni bagi saya tidaklah begitu luas, tapi okey sebab bahagian tengah-tengah center console ni dia tak gemuk dan dia tidak tinggi. Dia tidak ada apa-apa objek yang menghalang kaki korang kat sini. Unlike macam kereta-kereta lain, biasa dashboard parah sini tahu, tinggi, siap ada double decker. Ni tak ada. So ini membantu untuk buatkan kita rasa lega berada dekat dalam kereta ni. Walaupun tidaklah begitu besar lebar, tapi bagi saya cukup untuk saiz macam saya ni untuk kita bernafas. Dekat sini ada satu kompartmen juga, tapi tidaklah begitu besar. Dan bahagian door pocket dia tidaklah begitu luas, tapi okey sebab dia segmented kan. Ada satu cup holder kat sini dan korang boleh letak barang kat bahagian belakang ni. Dan button lock pintu dia tidak ada kat bahagian tengah-tengah sini, tapi berada di bahagian side tepi sini bahagian driver. Sebelum ni saya tak tahu BMW letakkan kat sini, saya kritik susah wife dia ataupun anak dia nak panjat, nak pergi tekan button ni, nak lock pintu kalau ayah dia keluar sekejap pergi ATM ke pergi 7E sekejap kan. Tapi tak perlu sebab ayah dia sendiri boleh lock daripada luar kalau ayah dia pegang kunci. Ni kunci. Okey, engine start. Saya buka pintu. Okey, kunci kat sini, saya lock. Saya try buka pintu belakang tak boleh. Dia ada bunyi horn tu menandakan dia lock. So kalau kunci ayah dia pegang, ayah dia boleh buka pintu. Dan ayah dia pun tak payah susah payah nak pesan kat anak dia, kunci pintu dah tak perlu. So safety. Dan kalau korang tengok, ni adalah sitting position saya yang tadi. Dan bahagian belakang ni saya masih ada lagi ruang, tak sampai sejengkal actually. Tapi bahagian bawah ni seat agak tinggi, so saya rasa okey, melunjur. Dan bahagian tengah-tengah ni ada center hum, walaupun kereta ni hanyalah front wheel drive. Dan dia ada USB port Type-C dan berserta aircon vent. Cuma bahagian sini nampak biasa sangat korang tak boleh control temperature kat sini. Daripada segi sitting position kat belakang ni okey, seat dia agak sandar juga, angle dia tidak begitu tegak, memang agak ideal. Dan daripada segi kepanjangan seat dia tidaklah begitu pendek dan tidaklah begitu panjang. Korang boleh tengok pangkal lutut saya masih lagi tergantung, tapi okey-okey saja untuk orang saiz macam saya. Tapi kalau orang yang saiz dia lebih besar, dia akan rasa agak sedikit lemas lah kat bahagian belakang ni, especially headroom, sebab ini adalah coupe, so headroom dia tidaklah begitu banyak sangat ruang. So, ini adalah BMW 2 Series 218i M Sport Grand Coupe, yang mana kereta ni didatangkan dengan enjin 1.5 liter turbocharged 3 silinder. Dan actually kereta ni dia boleh produce hingga 140 PS horsepower dan 220 Nm of torque. Actually kalau kita bandingkan dengan mana-mana kereta lain, especially Continental car, ianya tidaklah begitu powerful. Dan actually satu benda yang paling ramai orang komplain tentang kereta ni adalah daripada segi dia punya 3 silinder tu agak bergegar waktu enjin kita start, especially waktu kita menggunakan start stop. Okey, kita try berhenti. Okey, waktu berhenti tak ada masalah, tapi waktu kita nak start balik, release brake, korang nampak tak kamera ni tadi? Dia bergegar. Memang agak ketara dia punya gegar, tapi waktu korang dah berjalan, memang dah tak ada rasa apa-apa karakter 3 silinder tu lah kan. So saya suggestkan kalau berada dekat dalam traffic jam tu, korang offkan korang punya start stop ni lah kan. Kalau tak, dah mati, nanti nak start balik, Dan daripada segi dia punya handling, kita masuk sports mode. Saya
asalnya merasakan kereta ni handling dia bukanlah begitu baik, tapi saya tarik balik kata-kata saya sebelum ni yang mengatakan 2 Series 218i ni dengan front wheel drive dia tak baik. Saya tarik balik kata-kata tersebut. Wow, actually kereta ni walaupun M Sport tapi dia tidak didatangkan dengan adaptive M suspension So saya fikirkan selama ni handling kereta ni dengan front wheel drive dengan tak ada M adaptive suspension, saya ingat kereta ni handling dia mesti teruk kan. Dengan body je nampak tinggi, mesti rasa sampan. Ya, handling dia sebenarnya agak baik bukanlah dalam kategori yang paling baik, no, tapi apapun ianya masih lagi ada karakter identity BMW driver's car. Ya. Dan daripada segi performance, kalau kita bandingkan dengan Honda Civic 1.5 turbo, tapi dia 4 silinder, ni 1.5 turbo juga tapi 3 silinder, dia punya power tu Civic jauh lagi powerful daripada segi dia punya horsepower. Torque sama, lebih kurang 220. So daripada segi performance dekat highway, korang tak ada ability untuk lari daripada kereta Jepun, especially Honda Civic. So itu daripada segi dia punya performance lah. Tapi bagi saya cukup. Saya boleh reach 130 km sejam tu tanpa sebarang tekanan masalah Cuma waktu speed 140, 150 tu korang akan terasakan tak relax tau. Dia tak macam normal BMW yang sisi besar-besar lain, yang mana bila korang berada dalam keadaan speed, if let's say 170, 180, korang masih lagi rasa relax, macam tak rasa laju kan. Tapi yang ini laju sikit je 150 tu korang dah rasa korang kena pegang steering ni kedua-dua tangan. Rasa macam ada kerisauan sedikit lah. Dan daripada segi dia punya fuel consumption, BMW claim kereta ni boleh pergi lebih kurang sejauh 17 km per liter. Bagi saya itu adalah satu angka yang tak begitu overclaim. Okey, logik boleh terima. 17 km per liter tu bagi saya adalah satu angka yang sangat-sangat jimat lah. Dan daripada segi dia punya sistem safety, ya, ini adalah kelebihan BMW 218 ni yang mana dia cukup dengan sistem safety. Kalau kita nak bandingkan dengan Volkswagen Golf GTI yang lebih kurang harga sama tadi, yang mana kereta ni dia ada emergency braking, boleh detect pedestrian, lepas tu dia ada blind spot monitoring system, dan dia ada lane keep assist. Lane keep assist dia ni sangat-sangat berfungsi kalau kita tak bagi signal untuk tukar lane kat sebelah ni Tengok dia tarik balik. Nampak? Dia tolak, dia masuk dalam. Tapi line jalan raya tu mestilah jelas dia tak boleh pudar-pudar sangat, nanti takut dia tak boleh detect kan. Dan daripada segi harga kereta ni adalah sekitar 220,000 on the road, tidak termasuk insurans. Tapi biasanya BMW ni dia akan ada diskaun, kadang-kadang dia ada offer. So korang boleh try, korang boleh pergi mana-mana BMW dealer, mana tahu boleh dapat harga kurang kan. Tapi at the end of the day, harga tersebut kita tak boleh bandingkan. Kadang-kadang ada orang kata daripada beli 218 ni baik beli Honda Civic. Ya, mungkin ada betulnya juga. Tapi at the end of the day, kereta ni sebenarnya purpose dia bukanlah performance. Actually kita tak boleh bandingkan direct macam tu saja. This is BMW, is a premium brand, is a premium car. Dia kalau tanya benda-benda yang macam ini, paling senang faham orang perempuan. Ya, kan? Kenapa orang perempuan tu sanggup beli handbag dekat Coach beratur panjang-panjang, sedangkan dia boleh dapat handbag yang jauh lagi baik dekat pasar malam ataupun dekat mana-mana mall lain dengan harga 100 lebih, ataupun kadang-kadang tak sampai 100 pun boleh dapat kan. Tapi kenapa dia nak beratur beli handbag dekat Coach tu kan? So memang tak boleh bandingkan daripada segi brand ni. Kadang-kadang ada brand yang mungkin lebih affordable, tapi ada juga brand yang menunjukkan lebih prestige. Ada purpose dia tertentu, dan mungkin BMW 218i ni sesuai untuk orang-orang yang tak nak pun performance. Mungkin dia just nak guna untuk sebagai kereta kedua dia, ataupun orang perempuan yang nak bergaya sikit, bukannya nak bawa laju-laju sangat, nak simple front wheel drive. Mungkin 218i M Sport versi Grand Coupe ni sesuai untuk pilihan korang. Dan insyaAllah saya akan review banyak lagi model-model daripada BMW kegemaran korang. Dan kalau korang sukakan konten-konten yang macam ini, saya Nas Abdullah, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe. Lebih banyak subscriber, lebih bersemangatlah saya akan create konten-konten yang berkualiti macam ni. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam strategi. Fight! Conquer! Bye!